Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau kana al-kafirun musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak diucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi masjid, Masjid Muhammad Duyung, begitu juga yang Muhammad, Tuan Muhammad Nur Helmi Abdul Halim, begitu juga Tuan Imam, barisan jawatan kuasa, penggerak aktiviti masjid, khususnya tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya datang dulu, mic dia tak sedap ni lah, bergaung masa tu kan, baru siap kan, baru-baru lagi lah masa tu masjid. Dan saya sampai tadi saya ingat, oh ni masjid dah pernah datang kan. Rupanya 2016 ni lama betul kan. Baru teringat nak panggil kau. Kan, macam mana pun alhamdulillah, alhamdulillah dengan izin Allah dapat kita bersama pada malam ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin, mudah-mudahan. Dan bila sebut keluarga bahagia, titian ke syurga, kan, keluarga bahagia. Sebab ada juga keluarga tu dia bahagia tapi dia tak bawa jadi titian ke syurga, jadi masalah lagi. Sebab bahagia tu sendiri ada banyak maksud. Ada setengah orang takrifan bahagia tu duit banyak, bahagialah. Ada yang kata kalau rumah dia besar kan, kereta dia besar banyak kan, duit dia banyak, jadi dia ada segala-galanya, itu dia kata tu bahagia. Tapi ada juga orang yang ada segala-galanya tapi masih rasa tak bahagia, ada juga. Jadi akhirnya bahagia hakiki, kebahagiaan hakiki adalah mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan hakiki hidupnya sentiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Di hidup dia sentiasa berpegang kepada syariat Islam. Dalam Islam ni nak bahagia hidup kita ni, nak bahagia keluarga ni, ada 3 keadaan. Pertama, ikut syariat Islam, tak ada cara lain. Mesti ikut syariat Islam. Ceritalah apa pun, ikut syariat Islam. Yang kedua, kita takkan kenal pasangan kita melainkan itu adalah merupakan proses berterusan. Proses berterusan. Itu sebabnya ada orang dah 20-30 tahun kahwin pun masih lagi sebut, aku tak faham betul dengan orang tua ni lah. Ayat tu kan keluar kan, apa dia naknya orang tua ni kan? Nak mati katnya. Dia dah macam tu kan. Aku heran betul dengan bini aku tu lah, tak cukup lagi, apa yang aku tak bagi, macam tu kan. Dia proses mengenali itu berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Dan pembinaan keluarga ini dimulai dengan tujuan ataupun niat asas untuk membina sebuah keluarga, iaitu ketenangan dan kebahagiaan. Tak ada orang yang kahwin ni niatnya nak kahwin seminggu, aku dapat kahwin seminggu jadilah, tak ada. Aku dapat kahwin sehari jadilah, tak ada. Kebanyakannya memang kita tahu normalnya dia akan sepanjang hayat, dia kata. Semoga berbahagia hingga awal dululah, semoga berbahagia hingga ke anak cucu, dia kata kan. Berbahagia hingga ke akhir hayat. Dia kahwin awal, copek pula dapat cucu, langsung habis lepas tu. Kan? Jadi makna kata semuanya dalam tempoh orang kata jangka panjang. Dia tak ada dia nak yang short term, tak ada. Semua nak jangka panjang, kebahagiaan yang berterusan. Malahan ada orang dia terlampau bahagia dengan pasangan dia sehingga kan bila kematian salah seorangnya, suami atau isteri, dia tak tergamak nak gantikan orang lain sebab tak ada yang boleh gantikan tu. Macam tu lah bertahap tu. Tapi ada juga dia bahagia tapi ganti juga, ganti mati, asal ganti mati, macam tu kan. Rajin dia kahwin kan. Sampai dah tua lah nak lagi kahwin kan. Dah nak. Ada satu hari tu saya tengok tua betul, dah bongkok betul, 75, 78.
bersanding pakai bersongket pakai. Kesian saya nampak lah muka orang tua tu macam kena paksa tu, nampak lah. 2 minggu cerai tuan-tuan. Bercerai sebab anak-anak campur tangan. Tu cakap tadi kan, macam-macam kan, macam-macam. Hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Hari ni kan. Dan nak buat macam mana? Yang ramainya Melayu beragama Islam. Sebab asas mula tujuan pernikahan tadi ketenangan. Nak tenang Islam je, kan? Dan menurut kajian lebih daripada 90% pasangan yang bercerai berpunca daripada asas tu. Asas iaitu solat tak jaga. Bukan kata solat jemaah, memang tak solat. Ya. Kalau kita tengok di dalam firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, Allah Ta'ala beritahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi zalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Allahul Azim. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Memang jenis kita dah tu, memang kita punya type dah tu, kan? Walaupun kita pilihan keluarga ke apa ke, tetap dah pilihan kita tu dah jenis kita dah. Tak ada orang pergi Zoom Melaka balik Bandung. Dia pergi Zoom Melaka balik dah Bandung. Kenapa? Aku dah terpaut lah dengan zirafah betina tu. Tak ada tu, bukan jenis dia tu kan. Dia dah tu memang pattern dia dah. Allah Ta'ala jodohkan tu, semua dah tertulis. Orang dulu-dulu lagi pula kenal tak, dating tak, apa pun tak, 30 tahun 40 tahun tahan kahwin kan. Sekarang kami kenal semenjak daripada kami darjah 1 lagi. Alhamdulillah dia sangat memahami saya. Kahwin sampai 3 tahun dah keluar melodi. Itulah kan, macam-macam. Kahwin siap sponsor meriah, 3 hari 3 malam bersanding dengan dia punya gaun itu, daripada sini sampai kedai seberang jalan macam tu lah. Contoh dia punya gaun panjang tu lah, kena pegang kan, punya sorry hidup macam tu, kan? Panjang tu lah dia punya wedding of the year. Adalah dia punya istilah dia tu kan. Tuan-tuan jangan sakit hati tuan-tuan, tak payah sakit hati, tu rezeki dia kan. Kita gaun tak panjang tak apa, tapi jodoh panjang tu mustahak kan. Bagus kan, menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis muslim supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Rasa cenderung, rasa tentram, rasa tenang, rasa lapang. Dia kalau keluar rumah dia rasa tak tentram, tak sabar nak balik rumah, mana rumah dia okey. Tapi kalau balik rumah huru-hara nak keluar, ada masalah rumah tu. Orang perempuan cek, laki kalau kerja-kerja nak keluar, ada masalah rumah tu. Cek balik apa pakaian kita di rumah menyambut suami. Cek balik macam mana suasana di rumah, adakah suasana tu menggembirakan. Tu sebab kita pakai istilah dulu, rumahku syurgaku. Rumahku, kita nak jadi syurga tu bukan tiba-tiba dia jadi. Kita yang kena jadikan suasana tu suasana syurga, walaupun kita tak pernah masuk syurga. Makna syurga ni apa salah satu ciri-ciri? Apa ciri-ciri syurga? Yang kita dengar-dengar lah daripada dulu, syurga ni apa? Apa yang best syurga ni? Apa dia? Apa dia? Indah. Oh iyalah. Indah ni selangsir sengit. Macam mana kan? Suara dalam bersepah macam mana indah macam tu. Contoh kan? Contoh kemas. Apa lagi? Ada tenang, tenteram, bukannya bisingnya. Apa lagi? Bidadari. Siapa nak jadi bidadari dalam rumah tu? Kalau tak ada bidadari, isteri itulah kena jadi bidadari dalam rumah. Lawa-lawa untuk suami. Ini kat rumah kau pakai baju binatang, baju kelawar tu. Dan baju kelawar itulah, bukannya banyak baju kelawar hari-hari, itulah yang diulang hari-hari.
Kan terkopak-kopak contoh ke rumah. Kan? Saya tak cakap orang pematang duyung, orang duyung okey, duyung steady. Dia punya lawa tu macam ikan duyung lah orang cakap. Kan? Mengebak-ngebak lah ekor tak contoh kan. Tu lawa lah orang perempuan duyung ni kat rumah. Macam tu. Lepas tu wangi. Lepas tu makanannya sedap. Tak tahu masak, belajar. Ni makan luar lah. Senyap sedap. Macam mana lelaki kita tak gamar kat perempuan tom yam tu? Sebab yang penting air tangan isteri tu. Tu sebab ayah kita dulu macam mana pun, awak buat kalah saya ni kan? Iya. Macam saya lah, lauk yang paling saya gamar tolu masak kicap. Oi, jangan main-main. 3 biji sekali balun. Iya, bukan susah mana. Itu pula ikan bilis goreng kan. Terbaik lah. Terbayang ni. Saja cerita di awal ceramah, manalah tahu kok sempat. Kan? Tak adalah saja ya. Saya minta maaf tadi saya lewat sikit. Saya buka puasa tadi dekat apa? Teko. Dekat Teko tu tadi. Haro orang tu. Samsul debat makan kat situ. Awal saya sampai tadi. Terima kasih, minta maaf lah. Tak ada lah parking sini. Ramai betul. Tengok kehadiran ni 30,000 tak kurang ni. Itu yang parking penceramah tak ada tadi tu. Kan? Dah halil belum kata tadi tu? Belum ya? Yalah. Dia buat tak dengar tu. Tak apa. Kan? Jadi supaya rasa tenteram, rasa tenang, syurga kita jadikan dia syurga. Kan? Lagi satu syurga tiba ya. Nak ada. Sakitlah belakang abang ni lengoh sekejap bang. Zap datang pergi. Bau syurga. Ya, tapi bukan hanya untuk lelaki saja, wanita pun sama. Bang, belakang ni lah aku picit sikit, aku tak lelaki pula. Time dia nak mati benar dah kena picit. Nampak tak? Kemudian dan dijadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tenteram, tenang, kasih dan sayang. Itu sebab Nabi sebut dalam khutbah takhir Nabi, seperti mana kamu punya hak ke atas isteri kamu, isteri kamu juga punya hak ke atas kamu. Sempurnakanlah hak mereka, makanan, pakaian dan tempat tinggal dalam suasana kasih sayang. Nabi kata berikan makanan, pakaian, tempat tinggal, yakni nafkah dalam suasana kasih sayang. Bagi dengan kasih sayang. Nah yang ni duit belanja bulan ni, abang kita tak boleh nak beli sebab kadang-kadang kita beli tak sama macam dia nak. Nah ambil lah duit nafkah bulan ni, I love you. Macam tu lah. Ini nah ambil memakak bising. Jap tanya, ambil lah. Jangan macam tu, tak boleh. Mesti suasana kasih sayang. Dan apabila disempurnakan hak isteri itu, maka isteri itu tidak sekali-kali boleh membenarkan orang-orang yang tidak suaminya sukai masuk ke dalam rumahnya. Faham? Bila kita dah kahwin, nak bagi masuk orang masuk dalam rumah, kita nak keluar rumah, minta izin suami. Walaupun dekat geran rumah tu nama isteri. Tu kena cakap tu. Ada yang bertiga tu. Salahnya Ustaz, rumah ni nama saya. Apa hal pula nak tanya dia? Macam tu dia buat laki dia. Tak, suami tu sebab nak pilih suami ketua keluarga. Suami yang akan decide. Bang, ya Pak Hal ni. Bang, mak abang datang ni, boleh tak bagi dia masuk? Mak aku tu bagilah dia masuk. Memang betul. Seorang isteri yang baik kena tanya walaupun mak dia. Bang ni adik-adik abang pun dia datang, bagilah dia masuk. Abang, kejap, aku dah WhatsApp dah senarai nama siapa yang boleh masuk. Kau tengok kat situ, kalau ada kau bagi dia masuk. Macam tu. Semaknanya difahami. Dia bagi kelulusan secara pukal, secara package, ni senarai yang boleh. Yang lain kena tanya dulu. Minta izin keluar rumah, ikut. Hari ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang kena jaga benda ni. Saya kena tekankan, kena jaga.
Keluar rumah, isteri, anak-anak kena ambil tahu. Hari ni dah teruk sangat tuan-tuan. Tengok kes-kes budak kena bunuh, boleh tengok perempuan tu kena kelar, kena bakar. Ya Allah, fikir anak perempuan kita kalau kena macam tu macam mana? Tu sebab kena faham, dayusnya seorang lelaki bukannya dayus bila takut dengan bini. Tapi dayusnya seorang lelaki bila membiarkan isterinya terjebak bergelumang dengan maksiat, buat benda-benda yang maksiat dan dia tak rasa apa, itu dayus. Biar je isteri tu keluar pergi kerja pakai ketat, nampak bentuk tubuh dia, pakai tudung tutup sekadar ni, badannya tu memang dah tak boleh cover dah tudung tu, kena pakai tudung besar. Suami kena tegur, isteri jangan fikir nak cantik aja, azab akhirat besok mana nak. Suami kena tegur. Lepas tu jaga iktilat, tolong jaga iktilat. Tu sebabnya ada peraturan baru di pejabat sekarang, tak boleh panggil yang link dia hani dah, tak boleh. Banyak orang perempuan, jangan kita takut hanya sebab dia pangkat lagi tinggi daripada kita. Dia hantar video-video lucah, dia hantar ayat-ayat tak baik kat isteri kita ni. Dia bagi tahu apa? Oh, so husband ni tak ada, ya malam ni bolehlah kita tidur sama. Dia tulis macam tu. Kita diam. Sebab apa? Sebab takut nanti kan dia bos, pangkat dia tinggi, kita diam, kita tak balas. Yang bos ni lagi seronok sebab rasa dia okey, sebab tak balas. Selang beberapa bulan suami jumpa, bercerai-berai. Sebab teks message tadi, gambar-gambar, video. Banyak tuan-tuan sebenarnya. Itu sebabnya sampai keluar arahan macam tu. Tolong jaga. Jawab, mesti jawab orang perempuan. Jangan takut, rezeki Allah bagi. Minta maaf tuan ya, boleh tak tuan jangan hantar mesej macam ni? Sebab kalau tuan hantar mesej macam ni, makna tuan tak hormat mak ayah saya, tuan tak hormat suami saya dan tak hormat saya. Jawab macam tu. Kena hantar macam tu. Melampau-lampau kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang dia nak test market. Kemudian dengan mawaddah, kasih sayang memenuhi syahwat. Kasih sayang memenuhi syahwat, keinginan suami pada isteri, keinginan isteri pada suami. Itu dia. Itu sebabnya hati-hati. Banyak kes bercerai, dah bercerai menyesal. Cuba tengok perempuan itu. Kesian Emir. Kan? Dia gaduh dengan siapa? Kalish. Macam tu. Saya tak tengok orang share dan TikTok. Kan? Tak nampak cara macam dah menyesal lah kan. Dasar drama yang jahat lelaki. Heran betul aku. Wahal banyak yang jahat perempuan tak tunjuk kan. Dan orang perempuan jangan lebih-lebih komen dalam tu. Itulah dia jantan, tak berguna. Sudahlah kau, mati lagi baik. Kawan tu berlakon aja kan. Tapi nak cerita ni, ada satu pasangan bercerai. Saya masa tu baru tingkatan 5 sekarang. Saya tingkatan 5 pergi mahkamah syariah masa tu. Pergi ikut kawan nak pergi buat kajian apa, entah masa tu belajar ke sekolah kan. Duduklah tengok kes tu. Ada satu pasangan ni berkepit berdua je ni. Berkepit berdua. Apa hal dia dua ni masuk dalam mahkamah? Eloklah berdua. Lepas tu sebut nama dia. Yang perempuan pergi kandang sini, lelaki pergi kandang sini. Pergi. Hakim tanya. Dia bacalah pertuduhan, pada beberapa hari bulan kamu telah didapati salah kerana melafazkan talak di luar mahkamah dengan talak 3. Dia pun tanya, kamu mengaku salah? Tak lah. Apa hal? Hakim tanya. Hakim ni pula memang cowboy betul lah. Apa hal? Apa masalah kau? Asal kau tak ngaku pula? Saya tak sedar masa tu, Yarif. Kau tak sedar kenapa? Mabuk ke? Apa ke? Masa tu saya mabuk. Kau mabuk? Kau mabuk apa? Mabuk tapai ke? Mabuk kek putih ke? Dia tanya. Kan mabuk jalan ke? Mabuk apa? Saya mabuk arak. Oh, mabuk arak. Mabuk arak tu mabuk apa? Brandy ke? Whisky ke? Toddy ke? Dia tanya. Hakim tu detail segala arak sebenarnya. Masa tu dia sebut brandy. Oh, kalau brandy maknanya dia campuran jeruk, yang dijeruk anggur, yang dijeruk. Dia sebutnya detail huraian arak tu jenis apa. Memang steady hakim tu. Saya tengok leka. Lepas tu dia tanya, macam ni lah, cuba awak huraikan balik. Macam mana cara berlakunya? Malam tu saya mabuk. Okey. Masa tu awak lafaz macam mana? Ada tabir tak? Ada tabir ke tak? Ke awak membelakang ke? Atau ada dinding ke? Macam mana?
Masa tu saya telefon dulu tuan-tuan, tak macam telefon sekarang. Telefon dulu kena tekan phone book dulu, kena tekan ABC dulu, lepas tu dah tekan tu pula kena cari nak tekan call ke SMS ke. Dulu kan telefon tu lah yang gitu. Saya tak nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Macam tu kan. Jadi hakim cakap, kalau macam tu kamu siap cari nama isteri kamu, kamu save nama dia nama apa? Saya save nama dia baby dia. Kalau macam tu awak siap boleh cari nama dia, awak boleh call dia, makna tak adalah mabuk sangat. Hakim tanya tu, tak adalah mabuk sangat kan? Ya, jatuh talak dia tu. Hakim cakap, menangislah perempuan tu. Maknanya dia bercerai tu ikut perasaan, marah ke apa ke tak tahu. Tapi nak main-main dengan sistem tak boleh, dengan nak main-main dengan syariat tak boleh. Maka hakim kata, dengan ini saya sahkan bahawa jatuh talak 3. Dan saya nak beritahu, kalau kamu nak kahwin balik dengan pasangan kamu, tidak ada istilah Cina buta. Orang kita kan mak Cina buta apa kan. So Cina tu colik, mata yang macam sitap sikit tapi nampak. Tahu tak sitap? Sepet kan. Tetapi kamu kena ingat, dalam proses dia berkahwin dengan lelaki lain, dia mesti rasa manis suaminya, suaminya mesti rasa manis isterinya, iaitu berlakunya persetubuhan. Kemudian selepas itu kalau mereka bercerai, barulah kamu boleh kahwin semula dengan dia. Faham? Faham yang hari macam mana? Nasi sudah menjadi basi, kan bubur sedap lagi makan. Tak ada bubur dah kan. Basi lah nasi, tak boleh makan. Sikit parut makan dengar. Makna kata tu berlaku merasa kemanisan. Jadi rasalah manis tu ketika kita dalam ikatan perkahwinan kan. Mawaddah kasih sayang mensyahwat suami isteri melahirkan dan mengembangkan zuriat keturunan manusia. Jangan risau-risau. Tak payah nak risau-risau. Beranak ya tuan-tuan. Selagi boleh beranak, tambahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang perempuan dia goma atau baik keputusan sendiri. 4 orang aja tutup kilang. Saya selalu pesan orang perempuan jangan gama-gama tutup kilang. Nak tutup kilang bincang dengan pengurus. Sebab pengurus kalau dia jumpa tapak baru jangan main-main. Dia tahu umumnya cawangan baru dibuka, jangan main-main. Macam tu lah. Tak apa dah, anak ramai, rezeki murah, betul. Setiap anak yang keluar tu ada rezeki dia. Percayalah kan? Sambil-sambil balik kerja 9 anak tu sambil balik kerja tu belum betul-betul tu kan. Bila dah besar anak 10 orang anak dah besar, Assalamualaikum dalam grup family tu. Sekarang ni mak nak maklumkan dah pun masuk 25 hari bulan, masih ada yang belum bank in duit bulan ini. Lepas tu bawah tu ada bintang tu, hashtag sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat. Macam tu. Dah macam bank pula dah kan. Kalau seorang anak bagi 500, 10 anak tak 5,000. Contohlah. Rezeki. Tapi lah kan, kadang-kadang orang tak ada. Selanjutnya timbulnya rahmah kasih sayang murni tumbuh dari jiwa yang paling dalam, sehingga suami isteri merasakan kebahagiaan yang tidak bertepi dan ketenangan yang tidak terbatas, dan mereka ingin mengisi hari-hari dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Abang, malam ni kita pergi tak ceramah perdana tu dekat Masjid Pematang Duyung tu? InsyaAllah abang pergi. Kita pergi sesama tau. Macam tu. Abang janganlah biarkan saya pergi dengan geng-geng kat Leha tu. Tak best. Kalau pergi dengan abang kan best. Abang tahu kan saya rindu kat abang macam mana. Macam tu. Ada tak macam tu? Tak dapat dah. Laki naik motor, taklah kau pergi sendiri gitu kan. Macam tu kan. Pergi dengan family. Lepas tu parking jauh pula. Melintah jalan sama-sama. Nanti tunggu kat sini tau. Tunggu kat sini tau. Okey. Macam tu. Iya. Terasa tu. Dia duduk ni pun tenang je kasi hati. Betul. Tenang, bercinta hari-hari. Suami isteri kena bercinta. Saya panggil isteri saya, tahu saya sebut apa? Isteri syurga abang.
Macam tu Nabi hati dia, sebab sibuk hari-hari. Kan? Tak main lah. Biasa-biasa ni kena isteri syurga abang. Isteri syurga abang macam mana hari ni? Makan okey? Okey lah. Tapi anak minta macam-macam. Tu maknanya tanda-tanda awal nak claim. Ya? Tu kena hati-hati. Dengan dia ayat mukadimah tu ada maksud ujung. Ada faham? Ya? Iya. Sebenarnya quality time kita dengan isteri kita tu perbualan kita, bercakap, pandang mata dia cakap. Abang lah tu lah, sibuk sangat abang sekarang ni. Tapi macam mana abang tak pernah lupa dengan isteri abang. Macam tu. Itu yang mustahak. Daripada hari-hari duduk sama, tidur sebelah-sebelah, tapi komunikasi tak ada. Bak kata orang duyung tu, communication breakdown. Macam tu lah. Macam tu lah. Kan? Orang duyung yang main-main. Dahsyat tu Melaka sekarang ni. Saya tengok Melaka, kota metropolitan, bangunan pencakar langit, dicakar langit tu dah, punya tinggi bangunan-bangunan dah kan. Steady. Poya Lu Gajah pun dah tak macam dulu. Dulu masa saya belajar kat UiTM dekat London dulu, Alu Gajah Melaka, lendu. Kita orang dulu, weh jom lepak Alu. Hayat budak-budak dulu, jom lepak kat Alu, kat Kondadorai tu. Sekarang jom pergi AG, nak muntah aku dengar kan. AG sebut dia. Memang. Budak sekarang. Zaman dah berubah. Jadi itu saya kata tadi. Rasa ketenangan yang tidak terbatas. Sebab apa? Sebab disertai dengan ibadah. Besok kejut ke abang tau, kita subuh sesama. Okey, dah lama dah kita tak subuh sesama kan. Subuh sama-sama. Ibadah. Dia cerita ibadah. Bang, korban ni kita nak masuk ke tak? Masuklah, takkan tak masuk. Nampak macam tu. Satu bahagian berapa sini? RM850. Berapa ekor dah sini? 4 ekor. Kita masih buka kan? Kalau aku umum kan tak kan? Kan? Jadi siapa nak rasa ada banyak masalah keluarga dia, ada banyak tak tenteram jiwa, salah satu masuk korban. Masuk korban, dengar saya cakap. Nabi bagi tahu apa? Barang siapa yang diberikan kelapangan, diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah korban, tapi dia tidak melaksanakannya, maka usahlah dia datang bersolat di tempat kami. Nabi pesan tu. Maknanya penekanan dah diberikan. Tak mampu lah Ustaz, mahal bona lah, pakai 1,5 Astro full package, sport rim tak ada bulan tukar, telefon nyap lipat kau jap macam kau jap berluka macam kau jap lipek macam handphone kau mahal boleh tukar, top up setiap minggu. Kenapa berkira Allah Ta'ala dalam buat korban? Banyak malam ni masuk saya ceramah dekat masjid kampung Masjid Tengku Abdul Aziz Sungai Penchala, 35 ekor. Saya tanya berapa hari? Sehari je. Sehari. Kita harap adalah pertambahan tahun ni, tiap-tiap tahun 35 je. Umat dia punya cerita. Betul, 35 ekor. Betul. Terkejut saya. Dekat Jeneram Hilin 16 ekor. Jadi siapa yang nak boleh masuk? Tak ada. Dia kata. Tu saya tanya tadi tu. Dia kata setakat 16 je, dia tak ambil lagi dah. Dia takut tak terbuat, dia kata. Masuk bagian korban. Lagi kita bagi, lagi Allah bagi balik kat kita. Dalam rumah tangga ni macam tu je. Bang, masuk tak bagian korban bang? Masuklah, jangan tak masuk. Berapa bahagian nak masuk bang? Kita masuklah satu. Masuk satu, tu je kemampuan kita tahun ni. Masuk. Kalau tak mampu masuk satu, masuk sekor. Macam tu. 7 bahagian terus. Tak mampu, okeylah, tak mampu sebahagian, tak mampu sekor, pergi masjid, bantu-bantu pegang kaki lembu tu. Tak mampu pegang kaki lembu tu, tepuk-tepuklah lembu tu. Tak mampu juga, tak mampu, kau tonung mata lembu tu. Pandang. Tak mampu juga, tak mampu tolong timbang tu, daging tu yang dah lapah tu. Tolong lapah, tak mampu, tolong timbang, tak mampu, pergi hantar kat rumah orang yang terima. Hantar kat rumah-rumah orang tu, tolong juga. Tak mampu juga, kau beratur ambil bahagian kau balik. Payah betul lah. Aduh, tu habis-habis pemalih dah tu. Kau tak mampu tak, kau duduk nunggu kat rumah. Doakan kesejahteraan semua orang, kejap-kejap sampai kat rumah kau. Tu sebab saya kata orang Malaysia ni, dia susah-susah macam mana pun daging sampai kat rumah. InsyaAllah. Kan?
Tapi kalau pergi ke negara luar, saya pergi Kemboja 3 tahun turut saya pergi Kemboja dulu. Memang kesian betul. Dia bila kita katalah kita bagi kat satu kampung tu 100 ekor lembu, 100 ekor. Dia dah buat hari pertama, kedua, ketiga, kita raya dulu kat kampung kita. Hari raya ketiga naik flight pergi sana. Hari raya keempat tu dia akan buat lagi 5 ekor. Syarat je lah 5 ekor. Kemudian dah lapar-lapar, memang cepat dia buat kerja tu. Dah lapar-lapar, timbang-timbang budak kampung tu bawa kita naik motor, hantar ke rumah dia. Rumah dia bukan macam kita. Ya Allah, budak-budak yang darjah 2, darjah 3 tu telanjang lagi pun ada. Kalau dia pakai baju tu pun orang Malaysia bagi. Tahun-tahun dulu tu bagi. Bila kita bagi, menangis, dia peluk kita. Dia punya sukanya dapat daging dengan duit sikit kita bagi kat dia. Dia peluk kita. Bau dia jangan cakap lah. Campur dengan bau lembu tu tadi, bau dengan dia. Cuba fikir. Mak, bawa kau tutak bau lah. Yang faham bau tutak, saya tak dapat urai bau tutak tu. Bau memang semerbak betul lah. Dan dia orang bukan miskin duit saja. Kita bagi, sebayangkan saya daripada sini ada satu rumah yang saya bagi orang tua tu. Rumah dia lebih kurang sini dengan pintu tu. Dalam tu ni paya, lopak-lopak apa semua. Memang rumah ya Allahu Akbar. Macam pondok dekat dusun lah, dekat dusun durian. Kan? Macam pondok macam tu je. Ya Allahu Akbar. Jarang-jarang dinding dia. Saya tanya, dia datang kat seberang ni, dia ambil. Kita bagi beras, kita bagi daging, kita bagi duit. Dia kata apa? Adalah dia cakap dalam bahasa Khmer tu, bahasa Kemboja tu. Tanya, saya suruh tanya, yang budak tu tolong translate lah. Tanya, dia duduk berapa orang? Seorangnya, isteri tak ada. Isteri kat hospital Phnom Penh, sakit. Tak pergi jaga ke? Tak ada mampu, tak ada duit nak pergi jaga bini. Dia doa lah, kalau selamat balik lah. Macam tu. Dan dia orang ni, peti ais pun tak ada. Kalau rumah macam tu, mana ada peti ais? Jadi daging yang dia dapat, dia sidaikan dekat pagar tu, kering kan. Ni bukan cabar korban ni kan. Lupa pula kan. Sedap pula. Tak apa, sikit dia ambil kan. Dia kering kan, kemudian dia rebus, dia masak buat sup, sampai tinggal tulang pun dia jemur, dia masak lagi tulang berulang kali, sampailah dah tak boleh pakai. Itulah dia orang. Dan dia orang ni miskin agama pun dia, miskin ilmu. Ada Melayu campah ni, dia ada Melayu cam 5, ada cam 7. Cam 5 macam kita semayang 5 kali sehari. Cam 7 semayang 7 kali seminggu. Sekali sehari. Tu yang pening tu tuan-tuan. Negeri Melaka antara negara yang dia orang ingat sebab sumbangkan masjid dekat sana. Melaka, Johor sumbangkan. Dan Mufti negara Kemboja kata cukup-cukup lah, sebab banyak Singapura, Indon bagi masjid, cukup-cukup, dia tak nak. Tapi itulah nak beritahu, kita ni teruk-teruk kita pun, teruk-teruk kita insya-Allah kadang-kadang sampai satu tahap berebut bahagian, sudahnya sampai busuk dan peti ais tak bermakan daging tu. Itu sebab jangan tamak-tamak tuan-tuan. Ya, jangan tamak-tamak. Bam, dia sak belakang dia. Untuk benda tu tak berlaku kat Duyung ni, tempat lain. Kan. Saya dah pesan kat dia orang, cuba kau contohi orang Duyung. Orang Duyung tak buat macam tu. Kan? Kemudian suami isteri gemar bermusyawarah, kena saling menghormati, bincang. Jangan buat keputusan melulu, bincang. Hormati suami itu sebagai ketua keluarga. Kan? Dan memahami keperluan dan kehendak masing-masing. Dan mencari penyelesaian tanpa mengorbankan salah satunya. Amanah pernikahan adalah membentuk pribadi yang baik agar membina keluarga yang baik. Kan? Kunci keluarga yang bahagia ini tidak diukur dari material, tapi diukur sejauh mana ketaatannya kepada Allah. 5 kunci. Kunci pertama, kunci rumah. Kunci kedua, kunci pejabat. Kunci ketiga, kunci kereta. Kunci keempat, kunci syurga. Kunci kelima, kunci spare. Kunci rumah, sistemkan keluarga kita ikut sistem Islam. Pagi kejut suami, abang bangun bang, jom kita semain subuh sesama. Abang bangunlah subuh. Abang. Kalau macam itulah kaedah kejutannya, sudah-sudahnya dua-dua tak subuh. Kan, yang faham-faham, yang tak faham sudah je. Kejutkan. Kadang orang perempuan dia gemar pula tu, dia semayang sendiri. Dia bangun, dia semayang seorang. Allah, bismillah.
Dia paling khusyuk macam dia seorang nak masuk syurga ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Dia lap muka dia pandang suami dia kat katil. Neraka lah orang tua ni, amboi sedapnya. Jangan macam tu, kejut suami, bang jom kita solat sesama. Yalah, suami pun masuklah dalam bilik air. Masuk bilik air, mandi siap semua. Dia keluar, dia tengok isteri-isteri dia semua dah standby. Jangan marah. Ni contoh kalau seorang-seorang lah. Kan, ni kes yang baik. Tu tanda nak kiamat lah tu. Kalau baik semua semayang je kan. Dia tak ada masalah kan. Macam tu kan. Tak adalah, bila dia tengok semua isteri dah ada, anak-anak dah ada, dia pun semayang. Allahu Akbar. Bacaan ayat suci Quran dalam salat itu juga menjadikan kita akur pada apa Nabi ajar. Bezakan rumah tangga kamu dengan kuburan. Kita bacakan ayat suci Al-Quran dalam salat, kan? Walaupun itulah surah yang kita baca tiap-tiap tahun. Dah 25 tahun kahwin, inna a'tayna qul huwallah. Itulah kebesaran kan. Itulah ayat yang dia lancar. Tapi bagus. Yang penting jadi imam, kan? Jadi imam. Inna a'tainakal kausar. Semuanya kami dah memberikan kurniaan yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan sembelihlah binatang korban. Dah ada pesan dah tu kan. Dalam tu suruh kita masuk korban. Tak kisahlah masuk mana pun. Tapi orang kita ni dia gemar tanya, ustaz, mana yang lagi afdal? Kita korban dekat Duyung ni ke ataupun di Kemboja atau Afrika tu orang susah? Yang afdal tempat kita dulu, kan? Tapi kalau kita yakin tempat kita ni kita selesaikan, kita bagi, kalau mampu baik dua-dua. Kalau kita yakin dekat sini selesai, bolehlah buat sana. Tapi afdalnya yang tempatan kita dulu, dekat dengan tempat kita dulu. Kau macam tu tak boleh ke luar negara. Tadi kau tanya aku afdal. Tu semua cari pasal tu, kan? Jadi mana kata kita buatlah tuan-tuan dan puan-puan, ikut syariat Islam. Dah bangun pagi, solat sama-sama, zikir di masjid, datang lagi cantik, jom siap awal sikit kita esok semayang kat masjid. Terbaik. Kan? Sebab sini memang macam ni subuh, jadi saya tak ada komplain lah. Saya dengar memang macam ni ramai subuh. Saya sampai ke tangga semayang, saya kan betul kan. Cara terperanjat tu tak ada lah tu dah kan. InsyaAllah mudah-mudahan di Masjid Felda Palung 14 dia buat kempen menyimarahkan masjid. Kanak-kanak sekolah rendah datang semayang subuh di masjid, dapat duit belanja RM3. Budak sekolah, ayah pergi, rugi tak dapat duit belanja, bapa tak pergi. Langsung dia buat pula satu program untuk bapa pula. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut tanpa gagal berterusan, layak cabutan bertuah, menang skuter 10 pemenang. Kalau tak silap saya, dia orang minta peruntukan YB kawasan. Kau tak silap saya lah. Saya bukan bagi idea, ni contoh. Kita tukar tajuk lain. YB tak pasal-pasal aku ni babit ni kan. Tapi memang betul dia buat macam tu. Tetapi kalau mesti 40 hari turut-turut dalam tempoh 3 bulan. Jadi sebab apa? Kalau macam tu tak ikhlas lah ustaz. Betul, ayatnya mula-mula mungkin dia nak menang skuter, tapi bila dia dah lazimkan hari-hari, insya-Allah mudah-mudahan dia rasa kelazatan dia tu bila dia datang hari-hari sembahyang subuh. Tu sebab kita tengok orang yang sama solat subuh, tak ada orang solat subuh berjemaah keluar daripada pintu masjid hati tak tenang. Tak ada. Percaya cakap saya. Tak ada. Tenang aja. Dan orang perempuan anak dara bangun awal sebab apa? Nabi bagi tahu, wahai Fatimah, Nabi bagi tahu, janganlah kamu menjadi seperti kebanyakan orang. Bangunlah. Kerana sesungguhnya Allah menggunakan rezeki sebanyak-banyaknya daripada terbit matahari sampailah waktu duha. Pak, ruginya kita
Daripada subuh tu sampai pada waktu duha tu Allah bagi rezeki banyak. Nabi kata jangan jadi seperti kebanyakan orang. Memang confirm ramai yang tidur daripada datang masjid. Nabi tahu dah. Jadi datanglah ramai-ramai, bawalah family. Kebetulan pula ada kuliah kan. Untuk makluman semua, Masjid Duyung ni bukan malam ni je ada kuliah tau. Ya, setiap malam ada kuliah kecuali Sabtu malam Ahad sebab bagi masa untuk bersama keluarga. Ke Sabtu malam Ahad pun ada. Oh ada juga setiap hari. Tak ada masa untuk keluarga pun. Datang semua sini. Bawa keluarga tak. Ada setengah masjid tu buat macam tu. Konon Sabtu malam tu kadang ramai yang tak ada kan. Balik kampung lah, kenduri lah apa. Tapi tak apa, buat. Datang. Yang datang tiap-tiap malam tu jauh tinggi ilmu dia daripada Samsul Debat. Samsul Debat tak ada apa, sikit pun dah. Ni belajar, datang belajar. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Faham? Datang belajar. Saya pantun ni seronok tuan. Ada sekali tu pengacara majlis tu baca pantun. Saya memang tak boleh. Dia baca pantun saya dongak. Dari Segamat pergi ke Kuantan, dia kata, singgah di Lipis beli berangan. Kau tak singgah Lipis kau tu. Kalau kau persegamat pergi Kuantan, memang kau jumpa Kuantan dulu. Merah muka MC tu. Ya kau dah. Pantun main bunyi je. Yang paling teruk tu, daripada Seremban pergi ke Melaka, singgah di Perlis, kau ikut jalan mana? Teruk mana macam tu. Orang pantun ni nak pantun nak satu bunyi, mana boleh macam tu? Berarak awan berbalam petang, berarak di celah pepohon ara. Tinggi betul pokok tu. Awan tu berarak ke pokok tu, gila betul kan? Tu semua lah tu tuan-tuan. Orang ni baik pantun kadang tak logik betul. Dari Seremban pergi ke Sabah naik basikal. Mana bondo macam tu. Aduh, membohong gitu dalam pantun tu. Hati-hati. Kan? Nah lah orang Melaka dia kuat pantun kan. Jagalah. Dan kebahagiaan tidak diukur secara material. Tu saya kata tadi. Tu hidup ikut syariat Islam, semayang sama-sama, solat sama-sama ni kat rumah. Tidur sama-sama. Tu masalah tu. Tua sikit ni mula halau lelaki tidur luar. Menyemak aja. Aduh, hai dia tu. Apa tu masalah? Apa benda? Nak mati kawan tua ni? La ilaha illallah. Tidur sebelah pun kata nak mati. Buang tebiat? Bukan buang tebiat, buang tabiat lama, nak ganti tabiat baru. Orang lelaki masuk umur 40, hormon kasih sayang dan kemanjaan dia meningkat. Orang perempuan pula masuk 40 dia dah mula turun. Dia makin tak selera katnya tengok lelaki ni. Yang lelaki pula baru nak menjadi-jadi. Tu sebab orang perempuan kena cuba juga. Dan orang lelaki jangan tunggu isteri, kena manjakan juga isteri tu. Wahai isteriku, kaulah segalanya. Sebut macam tu. Walaupun kerasnya takdir. Tu pun tajuk drama kat tu. Kan? Cakap dengan kemanjaan. Sebab orang lelaki macam tu, dia makin naik umur dia 40 dia start, 50 lagi dia ngada. Betul. Tu sebab dah tua nak makan bersuap lagi. Umur 65. Ni abang suap abang tu telinga tu dia dah tak nampak lah, sian lah. Ni nampak mengangur pun telinga, ingat mulut, ingat tu dah tak berapa nampak. Tak apalah, kemanjaan kan. Tidur sama-sama, makan sama-sama. Orang tu tua dulu sibuk macam mana pun malam mesti makan sama, betul? Sekarang sibuk malam makan dengan geng-geng meeting. Ada je mesyuarat koperasi masjid lah kan, mesyuarat belia lah, mesyuarat itulah, mesyuarat inilah, persatuan penduduk lah, macam-macam mesyuarat ada. Tapi dia lupa untuk makan bersama dengan keluarganya. Pak, makan dengan keluarga kan, makan dengan keluarga tu suasana dia tu. Bila anak kata bah nak ayam tu sikit bah,
Hei, jangan bunyi, jangan bising. Nak ayam? Nak seketul ke nak apa? Nak cubit sikit jadilah. Kita pun cubit. Letak dalam pinggan anak kita, dapat pahala sedekah lagi besar daripada bagi makan anak orang lain. Faham? Isteri pula minta, bang, nak sayur tu sikit. Kita pun ambil satu sudut. Nah, suapkan. Ha bang, malulah orang tengok. Biarlah anak kita tengok. You isteri I kan. Yelah. Dia pun angga. Dia pun suap rap. Anak tak pernah tengok. Yo anak tak pernah. Suasana tu yang penting. Nampak tak? Mana tu tengah bahagia lah tu, makan bersuam. Kalau dia tengah marah, nak sayur tu satu sonduk ambil, buka mulut kau. Jatuh tu marah betul. Iya, makan sama-sama. Bila makan, kadang-kadang lelaki ni, orang lelaki selalu kena marah. Lelaki tengah tengok berita ke tengok TV kan. Itulah orang sibuk kat dapur ni, dia sedap ngangkang tengok TV depan tu. La ilaha illallah. Jangan sound suami macam tu. Dia ketua keluarga, ingat, remember tu. Lelaki tu ketua keluarga. Anak-anak dah duduk kat meja tu, suami last kali panggil sebab dia tu ketua keluarga. Barulah kita panggil. Okey, makanan dah siap, semua anak-anak dah senduk nasi semua dah standby dah. Alung pergi panggil abah kau. Suruh cakap makanan dah siap. Barulah abah tu terasa macam wakil rakyat kawasan. Abah dia pun ke depan. Semua dah ada dah. Kan macam tu gaya lebih kurang lah. Tuan Helmi saya tak tahu macam mana. Ni dia macam tu lah kan. Kan dia masuk. Okey, semua dah ada dah. Bila duduk je suami, pinggan yang menangkup tadi isterinya terbalikkan. Senduk nasi, tak nak nasi ni, letak panas-panas, berasap. Itu baru special treatment. Arwah Mufti Negeri Sembilan dulu, Syekh Murtada, Allahyarham Syekh Murtada dulu kata, pinggan dengan cawan suami mesti beza pada yang lain supaya nampak hormat dia. Pinggan dia special, nampak lebih kurang, jangan lain sangat. Besen kau bagi. Kau ingat itik apa? Dah macam tu lah. Kalau tu makan apa hal apa tak? Tak, maksudnya pinggan tu nampak lebih kurang tapi dia special. Nampak dia unique identity dia. Jadi anak tahu, itu pinggan ayah, jangan usik, hormat. Cawan dia, oh special, siap dengan tapak. Tapi tak macam ni lah. Dia biasa mark lah kan. Mark, oh nampak dia besar sikit supaya jarang tambah. Dia dah penuh air dekat situ. Ayah isteri serap, nampak dia minum. Anak pun dia cawan ayah. Kalau dia nak minum, dia cawan ayah, hormat. Nampak nampak. Itu sebabnya makan sama-sama. Tahu. Kadang suami nak lauk apa, tanya, abang nak makan apa? Cakap je. Ni kadang suami pula nak makan macam-macam tapi tak siap kan. Orang masak apa ni? Masak apa? Isteri dah berangin daripada tadi. Abang tengok dalam peti ais tu apa binatang yang ada dalam tu. Oh mak dia punya marah kan. Lain macam. Dia punya marah. Sabar. Makan sama-sama. Tadi apa saya kata? Solat sama-sama, tidur sama-sama, makan sama-sama, jalan sama-sama. Dulu sebelum kahwin bekal main, pegang tangan, menitik-nitik peluh. Naik motor tu kalau nak pakai helmet tu, ya Allah, tiba-tiba dah jadi OKU dah perempuan tu. Dah tak teraya nak pakai helmet sendiri. Lelaki itu kena pasangkan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati takut tergentak kepala otak dia tu. Waktu zap, you okey. Keletap, okey. Naik motor punya rapat peluk 7 orang boleh duduk belakang. Bila dah kahwin, tak adalah. Aduh, macam penguin bini buat barang. Allahu Akbar. Kadang-kadang isi kata, bang, ingat nak pergi pasar lah bang. Nak beli barang-barang dapur dah habis. Kau ni pasar. Kau tak nampak ke aku tengah rehat ni? Nampak? Marah. Cepatlah. Kan lambat siap bang. Yelah, dah siap. Cepat. Nak melawar sangat. Naik kereta. Tap. Tayar bocor. Kau lah musibat betul. Dengar dia marah. Dia marah bini dia tu.
Selama ni elok tayar kereta ni bocor, kau lah puncu. Mana tahu? Dah kena marah. Cuba tenang, relax, jalan sama-sama. Bang, nak pergi pasar boleh tak? Nak beli barang apa dah habis? Boleh. Ke mana juga sanggup abang bawa. Ke hati sayang pun abang sanggup. Wah, macam tu. Dah siap ke belum? Kejap nak pakai tudung kejap jangan lawas sangat. Nanti kan semua orang nak kat isteri abang ni macam mana? Kesian abang. Abang ni pasar je kot, kata. Dia pun siap. Naik motor, naik kereta, tolong tarikkan tali pinggang tu, keletap. Tarik tali pinggang keletap. Dah ready? Dah bang. Lepas tu bam. Salah pegang pula, terpegang peha isteri. Abang ingat gear tadi. Ada-ada je lah. Mesra. Pun bawa tap. Tayar bocor. Kenapa bang? Tayar bocor. Isteri cakap, alah bang, ni semua salah saya kan. Tiba-tiba lah bocor. Sama ni tak bocor. Alah, dah nak jadi. Buat macam mana? Turun. Kenapa turun? Dia turun, suami pun turun. Kunci alam. Tak apalah. Nanti kita panggil lah towing mana-mana, repair kereta ni. Jom kita jalan kaki. Kita pun dah lama tak jalan sama. Jalan sama pergi pasar. Tak adalah jauh sangat, dalam 30 km macam tu. Sampai pasar dah tak rupa orang dah. Kan? Dia jalan tu sambil tengok. Ingat tak dulu kita naik motor? Ingat tak kita pernah accident kat sini? Lah, helmet abang pun ada lagi situ. Dapat contoh tak? Contohnya lah. Ataupun malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round satu duyung. Bawa motor, peluk round dekat roundabout tu, zoom. Pergi sampai Bukit Lintang, sampai ke seberang sana, pergi sampai ke Umbai. Pusing balik, pusing, sampai dekat Bukit Lintang, tap. Kau lah ni berat lebih muatan, marah bini. Abang dah tak cek angin betul. Turun. Tolak motor. Bengkel dah tak ada, tutup. Kena bertolak balik rumah. Tolak. Yang bini jalan, Allahu Akbar, berat betul helmet ni. Buka pula helmet, pegang sebelah. Sampai dekat sana kat roundabout tu, penat lagi, buka pula tudung. Dah macam mana, rambut kembang, pegang kiri kanan macam mana, ikut motosikal suami. Sampai dekat depan rumah jiran semua nampak, semua tutup tingkap, keletak tutup. Besok semua tegur suami dia. Mat, malam tadi kau ketolak motor tu, Mat. Aku kenapa kau hati-hati, Mat? Kenapa aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi? Itu bukan lembaga, tu bini aku. Dia kata, aku cakap tu kan. Tu sebab. Tapi betul, jalan sama-sama, akrabkan hubungan. Kan? Orang perempuan tadi naik motor, saya tengok tadi kan, yang dari daripada pergi ke masjid tadi. Naik motor, pegang suami. Pegang. Ini pegang besi. Batal semayang kau join, Pak. Aku suruh peluk, bukan suruh seluk. Peluk. Kan berlapik tu. Pegang aja dekat bahu ni pun tak apa. Tak apa diusik sampai batal. Tu kalau kau usik tak jadi pergi masjid, pusing balik. Aduh, hai. Ya, pertama, kunci rumah, sistem. Anak kita pun bawa ke masjid. Jinakkan dia pergi masjid. Sebab nanti satu ketika kan, apa yang kita jinakkan itu anak kita akan teruskan. Kita dah dalam kubur dah ni. Yang esok kita solat subuh berjamaah nak. Abang ni tiba-tiba pula kenapa? Ingatlah arwah abah dengan arwah mak dulu. Tak pernah tinggal solat subuh, mesti kita orang jemaah sama-sama. Dapat tak saham mak ayah dia? Dapat. Bang, petang ni kan kita pergi karaoke nak. Kenapa arwah ni dulu tak pernah tinggal karaoke dekat kena. Memang matilah kau. Banyak lagi benda lain kau boleh ajar, kau ajar benda tu. Ya? Tu dia. Tu pertama. Kedua, saya kata kunci pejabat. Bila kata kunci pejabat, cari rezeki yang halal. Saya sebut tadi, awal-awal saya sebut, kadang duit banyak tak bahagia. Sebab apa? Sebab yang halal tu mustahak. Yang halal tu membahagiakan. Tanyalah ayahanda bonda yang ada dekat sini, yang orang-orang lama. Dulu cukup azab nak besarkan anak. Melaka tak macam hari ni cantiknya dulu. Nak cari rezeki dulu, ya Allah, tak hidup tak tidak anak-anak aku ni. Tapi Allah bantu kita ni dengan cara bila kita cari rezeki halal, Allah berkatkan kehidupan kita, anak-anak semua lepas dah, berjaya semua. Itu dia.
Nabi pesan carilah rezeki yang halal. Kalau sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu, cari. Tak kisahlah berniaga kecil-kecilan, tak kisahlah kita buat apa pun, yang penting yang halal. Nabi pesan juga, Nabi kata barang siapa yang membenarkan benda-benda haram itu masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perutnya. Nauzubillah, minta jauhkan. Ya, cari rezeki yang halal. Walaupun kerja dia kerja biasa-biasa, tak ada masalah. Saya kerja pengawal keselamatan ya Ustaz. Okey, bagus. Menjaga keselamatan, apa lagi lebih baik tu? Kita berhenti pening kepala tempat tu. Jangan main-main. Kerja. Yang penting cari rezeki. Tukang kebun Ustaz, baguslah, kecantikan, keceriaan tempat tu kita jaga. Apa masalah, bukan semua orang boleh buat. Cleaner je Ustaz, betul. Cleaner ni kerja yang paling bagus sekali. Sebab apa? Dia memastikan tempat itu bersih untuk kegunaan orang selepas itu. Allahumma. Saya pergi dekat sekolah, ada satu sekolah, saya tak nak sebut sekolah mana. Punya nakal budak ni, dia boleh buang air tu dalam sinki tu. Najis tu dalam sinki, melintang. Masalahnya sinki tu tinggi, macam mana dia boleh sampai situ? Maknanya ada usaha yang dibuat untuk memindahkannya, letakkan di sana. Saya nak basuh muka masa tu, nasib baik tak lepas jantung. Allah tak peranjat. Dan masa itulah terdengar suara seorang makcik ni kata, tak apa nak, nanti kejap lagi makcik bersihkan. Bayang kalau tu mak kita. Ada kan, pelik orang sekarang ni kan, boleh buat benda-benda macam tu. Vandalism jangan cakap lah. Toilet bowl tu hilang penarik tu. Tu sebab sekarang dah tak buat tarik dah, buat tekan ni. Tekan pun zoom sampai ke dalam lah, tak naik dah. Tak apa kerja dia orang ni lah. Sekarang ni pelik. Tu sebabnya letak sila jaga kebersihan tandas ini. Tak faham dia. Ikut masjid Pasir Besar Kek Gomeh tu, ada kucing, ada tikus, sudah kencing jirus macam tu dia letak pantun baru togak. Lain macam ni ada pantun. Tentu kena ingatkan. Yang ketiga, kunci kereta. Hala tuju pemanduan nak bawa keluarga kita biarlah ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bawa keluarga kita. Ini nak bawa keluarga masuk syurga. Seawal umur anak 6 tahun dah diajar masuk pertandingan bintang kecil, kan tak kena. Ajarlah anak kita masuk pertandingan menulis khat, pertandingan berzanji, marhaban, nasyid kan, pertandingan azan kategori maghrib, azan kategori subuh. Dia ada beza tu. Kalau subuh Allahu Akbar, Allahu Akbar, macam tu je, tegas. Kalau maghrib dia mendayu sikit, bagi masa budak main bola tu balik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Woi, balik weh, azan. Balik. Nampak? Asyhadu an la ilaha illallah. Maghrib. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Tentu je. Subuh, hayya 'alas salat. Maghrib. Subuh, hayya 'alas salah. Tentu je. Kan. As-salatu khairum minan naum. Macam tu je. Tak dapat dah. As-salatu khairum minan naum. Tak boleh tu dah. Tidur orang. Tak pun as-salatu khairum minan naum. Okey, bangun. Marah betul Bilal ni, weh, bangun. Kadang-kadang azan subuh. Jadi baru betul semangat. Kadang-kadang tu orang tu dah siap dah keluar nak pergi subuh dah. Tadanga azan, masuk rumah balik. Mana tak seram azan tu.
Baru keluar. Bunyi apa tu? Tapi bukan Bilal sini, tempat lain. Tu kadang Bilal pun tak semangat. Ada anak-anak muda ni baguslah. Buat turn, dek, besok kawasan. You excited, malam tu dia training. Ni kesian. Bilal dia jadi macam tu sebab tengok orang tak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah pandai waktu bunyi dah. Allah. Yang seorang tu lah baru sampai tinjau kat tingkap. Tak ada orang ni, mau aku jadi imam kejap ni. Balik dah. Aduh. Tu semualah tu, kan? Nah, iya, betul. Kan? Jadi itu kunci kereta, hala tuju bawa keluarga. Yang keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga Allah, kena nak dapat apa? Rahmat. Nak dapat rahmat, tak ada cara lain, ibadah sebanyak-banyaknya. Datang masjid, mengaji. Kita solat sunat. Siapa yang datang ke majlis ilmu ni, contoh kita datang, kita solat. Bila solat aja dah habis, kita duduk ke tempat Allah. Kita duduk ke tempat solat tu. Duduk ke tempat solat, kita tak berganjak duduk situ. Wah, selagi mana kita duduk di situ, kita dengar kuliah, kita mengaji dan sebagainya, dapat pahala seolah-olah kita masih lagi sedang solat. Macam tu. Kan? Macam imam tak dapat lah, tak dapat dia duduk situ yang sudah kan. Macam tu lah. Jadi mana duduk? Mana nak? Kan? Saya dah khabar dah tadi. Bukan sini jatuh, si Anun pun jatuh dah. Kan? Mana kita nak? Dah tentu kita nak mati dalam husnul khatimah, kan? Mana nak? Mati tengah sujud ke? Mati tengah karaoke? Mana nak? Semua nak mati tengah sujud. Tapi jangan imam. Kalau imam mati tengah sujud, huru makmum. Allahu Akbar. Habis dia. Kita kat belakang, ya lama sujud. Yang seorang tu dah cenia dah. Ya cenia. Yang seorang tu siap tinjau. Belum lagi weh. Itu rezeki lah tu. Ada yang meninggal tu. Ada seorang tu meninggal di Bangi, meninggal tengah solat. Memang dia meninggal tengah duduk antara dua sujud tu, dia meninggal masa tu. Bila cek balik, tengok dia kerja apa, dia bukannya pencen pejabat mufti, bukannya pencen pejabat agama, bukan pencen pejabat pusat zakat ke, tak. Pencen postman. Bila tanya pada jiran dia tu, dia pencen postman, tetapi cara hidup dia di rumah tak pernah tinggal Quran. Duduk depan TV, sambil-sambil tengok TV tu Quran. Dekat meja makan, sebelum bini hidang makan, ambil satu Quran kecil kat tepi tu, baca lagi. Sebelum tidur, atas kepala Quran. Quran dulu sebelum tidur. Sama macam kita kan, sebelum tidur. Dalam tu ada Quran, tapi dia tekan software lain. Handphone kan. Itulah dia. Tapi betul, dia cerita betul tu kan. Pencen postman aja, tapi cara hidup dia tu, kan. Dan kemudian yang kelima, kunci spare. Apa maksud kunci spare? Kunci spare itu adalah suami ada peranan, isteri ada peranan, semua ada peranan. Sila mainkan peranan masing-masing. Dan kalau kita tengok, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan, dirimu memiliki hak yang harus engkau tunaikan, dan keluargamu memiliki hak atas dirimu yang harus engkau tunaikan. Maka tunaikanlah hak masing-masing dari semua itu. Hadis riwayat Bukhari. Semua ada hak masing-masing. Isteri pada suami, isteri pada suami, suami pada isteri, suami isteri pada anak-anak. Ya, kena ingat tu. Anak-anak pada ibu ayah pun ada. Tanggungjawab suami bukan setakat beli peralatan dan kelengkapan rumah sahaja. Tanggungjawab dia kena isteri dalam membantu suami mengurus rumah tangga pun kena ada. Cara-cara memikat hati suami, cara-cara memikat hati isteri pun kena ada. Dan begitu juga sikap bertolak ansur dalam mengurus rumah tangga pun kena ada. Itu sebab saya kata kadang orang marah tu. Orang marah sangat bila saya cakap. Orang perempuan kena faham, orang lelaki kena faham. Tanggungjawab orang perempuan dua saja kat rumah, iaitu melayan suami, melahirkan anak. That's all.
Saya ulang balik. Siap rekodnya. Nak ambil balik tu. Tanggungjawab orang perempuan dua saja. Melayan suami, melahirkan anak. Itu sahaja. Saya nak tunggu respon. Orang lelaki pula selain daripada tu, kemeh rumah, basuh pinggan, basuh kain, lipat kain, jaga anak, semua kerja suami. Nampak? Yes, tu pak perempuan. Tetapi dia masak tu. Tetapi orang perempuan dengan penuh rela hati memangku tugas suami. Dia tolong suami untuk jaga anak, dia tolong suami untuk kemah rumah. Kalau tidak tu kerja suami. Jadi kalau kita faham benda tu macam tu, kita akan hargai isteri kita. Makasihlah isteri abang, kemah rumah cantiknya, ya Allah, abang sendiri tak terbuat benda ni. Itu kita ayat kita betul cakap kat dia. Ni kerja kau, kau buat lah. Kau Melaka tu kan. Apa masalah kau? Jangan macam tu. Tapi terima kasih pada isteri, dia jaga anak, dia jaga hal ehwal rumah tangga. Itu sebab kita kena faham. Sebenarnya itu sebab Nabi tidak pernah menyusahkan isterinya untuk perkara-perkara yang Nabi boleh buat sendiri. Baju Nabi koyak pun Nabi jahit sendiri. Tapi kita bermanja dengan isteri kita. Ya, abang minta tolong, boleh tak? Boleh tak tolong gosokkan baju abang? Tak boleh ke cakap macam tu? Boleh. Abang nak gosok apa lagi? Cakap. Semua saya gosok. Kan spena gosok kan. Pak lelaki pula nak copek, dia pakai panih-panih tu, pakai suam. Itu baru tahu. Kan. Isteri macam tu. Tu sebab kita kena appreciate. Tetapi orang perempuan kena ingat pula satu perkara. Jangan ambil ringan dalam bab melayani suami. Ini selalu saya dapat ni aduan. Orang lelaki dia nampak hebat di luar, tapi rupa-rupanya dalam bilik waktu dia nakkan sesuatu, dia macam minta sedekah. Dia dalam bilik ni apa tahu warna. Kesian. Itu yang pergi esok pergi subuh muka macam ni. Orang perempuan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun, kata Nabi. Tapi janganlah saja-saja kau cari belakang unta tu. Maksudnya suami tu layan. Suami kata on tak on? On. Macam tu. Ya? Faham? Kesian tau. Orang perempuan kadang nantilah, besoklah, penatlah, alah, mulut berbaru lah. La ilaha illallah, semua ada je benda. Tahu? Kalau boleh sebelum suami minta dah bagi. Abang nak keluar jap ni, pergi ni, jangan lambat balik tau malam ni. Macam tu. Cakap tak jadi dia keluar. Faham? Ini sampai buat permohonan adalah dengan segala hormatnya saya memohon kepada perkara tersebut di atas. Saya dengan memohon satu segmen bersamamu di antara jam 9 malam hingga jam 12 malam pada malam ini. Sila beri jawapan segera. Kegagalan pihak puan memberi jawapan segera ditakuti memberi kesan pada malapetaka dan huru-hara dalam rumah tangga ini. Sila nyatakan persetujuan anda dengan kadar segera, dan segala kerjasama daripada pihak puan didahului dengan ucapan terima kasih. Yang benar suamimu. Tahu dia minat apa kat situ? Akan dipertimbangkan. Wajar betul. Tulislah lulus macam tu. Faham Faham. Iya. Membahagiakan suami tak susah pun. Macam saya katalah, orang perempuan kena faham lelaki ni menurut kajian memang hormon dia boleh masuk 40 tahun ni, dia punya kehendak tu dah lain macam. Itu yang bulan puasa tu dia tengok tiang elektrik pun lawa tu. Dia kata kan, ni satu perkara lah. Dan bila saya kata kunci spare tadi, semua mainkan peranan masing-masing, semua tak kira siapa. Dia dalam rumah tangga ni bukannya peranan seorang, tapi peranan semua. Dalam bahasa orang Melaka tu reciprocal process. Lengkap melengkapi antara satu dengan yang lain. Tak ada isteri suami susah, tak ada suami isteri susah, tak ada anak-anak keluarga susah. Macam itulah keadaannya. Okey? Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham. Cara pandang tu saya faham tuan-tuan.
Kalau renungan tepat kat mata saya dah tak berganyak tu, saya tahu dia suruh berhenti. Saya faham. Ya, insya-Allah. Jadi ada lagi sebab nak sembahyang Isyak apa semua, saya faham. Jadi apa pun, ada lagi beberapa perkara yang saya nak share ni, maknanya kena panggil lagi ya. Confirm. Jangan tunggu kalau 2016 nak bawa ke 2023. Berapa tahun? 7 tahun. Janganlah tunggu lagi 7 tahun. Ya, tahun depan nak belaka panggil ya. Insya-Allah, insya-Allah. Ni booking berapa lama? 8 bulan. Ya Allah, insya-Allah, insya-Allah. Bulan 1 dah kosong, bulan 1. Bulan 1 booking siap-siap. Insya-Allah. Dan kita buat tajuk lain. Nanti saya bawa satu Samsul lagi saya bawa. Samsul gau-gau. 2 Samsul kita buat kita buat insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin, itu saja daripada saya. Bak kata orang, yalah, macam mana pun dalam rumah tangga ni, kalau nak jalan laju, jalan seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Dia kena sama-sama. Sebabkan suami isteri bersama-sama lah keluarga kita dapat berkembang biak dengan baik, dengan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ya. Jadi itu saja daripada saya. Bak kata orang, tenang-tenang air di laut sampai ke Lok Bedik ke Tanjung, hati terkadang mulut menyebut, jasa baik pihak masjid menjemput hari ini rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman.